Lagi Allah Ta'ala klik situ kali lagi. Jadi kita ada bercara tentang wahdaniyah Allah, yakni ketunggal Allah, dan kesatuan Allah, dan satu Allah asa Allah, yakni satu tu ada satu pada zat, dan satu tu ada satu pada sifat, dan satu zat itu ada satu pada af'al. Makna kata satu Allah pada zat, pada sifat, maka ketika ni diternapi pada satu Allah ni daripada kam. Maka kam tika tu ada kam mutasi, kam mufasi. Kam mutasi supaya kita tu berbilang, yakni ada orang apa? Mana kata berbilang Allah, yakni zat Allah Ta'ala bersusung, zat Allah Ta'ala berkapuh. Semacam zat kita tu orang panggil gawa, itu orang panggil mutasi, kam mutasi. Tapi Allah diternapi daripada kam mutasi pada zat, dan digawa ternapi kam mufasi pada sifat. Kena surah molek tu. Mana kam mutasi kita misal supaya kita ni kita surah dari tu ialah tangi kita dah berkapuh daripada jari dengan pergelangan tangi dengan tapak tangi. Hak ni orang panggil berbilang-bilang yang bahasa berhubung. Adapun supaya kita kata seorang ni semih dengan dia ni. Mungkin salah kita tu demo dua ni semih, demo dua ni serupa, tapi orang lain. Hak ni orang panggil berbilang-bilang, tapi yang orang panggil pesing mupasi ataupun pesing bercerai. Seperti wah timung 2T, wah nyo 3T, wah 5 3T. Hak ni orang panggil berbilang tapi pesing bercerai. Nah, tak ada pelekat, tak ada hak mustarak, tak ada berepek, tak ada berkapuh di antara dua zat tu panggil mufasi. Tengok dulu. Dan bahwasanya Allah Ta'ala itu bahwasanya Ta'ala tiada baginya bagi Ta'ala dua sifat, tak ada dua sifat atau lebih. Apa mana lebih? Lebih daripada dua sifat atau lebih atau lebih daripada jenis yang satu ataupun lebih daripada jenis yang satu. Mana? Tiada bagi Allah Ta'ala tu dua sifat ataupun lebih daripada jenis yang satu. Mana kata dia tu ada dua kudrat, dia tu ada tiga kudrat wazalah. Seperti dua kudrat, mana lebih daripada jenis yang satu. Asalnya pada Tuhan kita tahunya satu kudrat, tapi ada di Allah Ta'ala tu lebih pada satu jenis daripada sifatnya, yakni dua kudrat lebih pada jenis yang satu. Dua kudrat, tiga kudrat, empat kudrat, atau tiga daripada kudrat. Masalah ni orang panggil berbilang-bilang lagu ni. Dua orang panggil bilang. Kalau saya panggil tunggal, faham molek. Dalam lafaz Arab, kalau saya panggil wahid, kalau dua dia panggil isnain, lepas tu dua ni panggil ta'addudun, dia panggil berbilang-bilang. Dia panggil tak panggil tunggal. Sama dia Allah Subhanahu Wa Ta'ala saat itu, dia saat itu orang panggil tidak ada bagi dia saat itu dua sifat ataupun lebih daripada jenis yang satu, seperti dua kudrat ataupun tiga. Dan berbilang pada sifat ini, berbilang pada sifat ini, mana satu sifat. Patut hak kita dak tahunya tunggal Allah pada sifat, satu kudrat, satu iradat, satu ilmu. Lepas tu gibuh kata Tuhan tu bila dua kudrat, Tuhan tu ada dua iradat, Tuhan ada dua ilmu, ataupun Tuhan ada dua hayat, maka berbilang pada sifat ni apa panggil? Dinamakan tasil pada zat. Hak ni dipanggil di dalam cara ilmu usuluddin, ia nama katakan muttasil pada zat. Misalnya di zat Tuhan ada dua penggagah, ada dua perkuasa, ada dua pengkanak ataupun tiga pengkanak, tiga perkuasa. Maka tiga yang ada di zat Tuhan itu dua perkuasa ataupun tiga perkuasa, lagu ni ia namakan muttasi pada sifat, berhubung berbilang-bilang pesing berhubung. Ni misalnya kita tahu ni zat Tuhan, misal ni zat Tuhan, di dia tu ada tiga orang, di dia tu ada tiga kekuatan, di Tuhan ada tiga perkuasa. Maka orang panggil tiga perkuasa, tiga pekanak ni orang panggil berbilang-bilangnya sifat Allah Ta'ala. Kama dia berbilang-bilang sifat Allah Ta'ala lagu ni orang panggil kamutasi pada sifat, orang panggil berbilang-bilang pada sifat. Maka hak ni ditolak dan dinafikan berbilang-bilang pada sifat. Kenapa? Dinafi dengan wahdaniyah pada sifat, ketunggalan Allah pada sifatnya. Saya berbilang tak pada sifat tu bila tak weh?
Bila tak weh? Tak bila lagi. Dan bahwasanya tiada bagi yang lain. Yang lain itu makhluk lah. Yang lain itu yakni makhluk. Dan bahasa tiada bagi yang lain, yakni makhluk lain tu bayar daripada Allah Ta'ala. Yang lain daripada Allah Ta'ala tu ada yang lain pada Allah, makhluk yang lain pada Allah ni sifat yang menyerupai. Ada satu sifat yang menyerupai akan satu sifat daripada segala sifatnya sifat Allah Ta'ala. Jadi ada satu makhluk, satu yang lain, satu benda baru, maka satu sifat iaitu dia serupa dengan satu sifat Allah Ta'ala. Dia serupa, dia semih dengan segala sifat ataupun salah satu daripada sifat Allah Ta'ala seperti kudrat. Ada mau kata Tuhan kita tu ada buat langit tu kuasa, ada sifat berkuasa. Lepas tu dia mau kata Tuhan bakar pun, hak dia buat bumi ni pun ada keperkuasa. Ada perkuasaan gagah semacam Tuhan kita nama Allah, hak dia buat langit. Dia mau kata ada di seorang lain pada Allah, yakni Tuhan bakar ni, perkuasaan dia tu semih serupa sekutui sebandingi dengan perkuasaan yang ada di Allah. Lagu ni orang panggil berbilang-bilang, yakni pada sifat orang panggil berbilang macam ni orang panggil munfasil. Pada sifat kana ada seorang lagi Tuhan ataupun seorang perkuasaan dia tu semih dengan Allah Ta'ala, maka lagu ni orang panggil berbilang-bilang perkuasaan yang ada pada Tuhan kita, yang ada pada Tuhan bakar. Lagu ni orang panggil berbilang-bilang pada sifat, pasingkan munfasil pada sifat. Faham tak? Kalau mutasi itu enggak apa, yakni berbilang sifat Tuhan itu, kudrat di Tuhan ada 2, kudrat di Tuhan ada 3, gawa kekuasaan, penggagah perkuasa ada di Allah 3, 4, 5 tu, hak tu dia panggil mutasi pada sifat. Tapi ni dak, perkuasaan di Tuhan kita boleh buat langit, boleh buat arah, boleh buat kursi. Ada Tuhan selagi, boleh buat bumi, boleh buat batu, boleh buat serupa dengan Tuhan kita. Maka kudrat yang ada pada Tuhan selagi semih serupa dengan Tuhan kita. Ni orang panggil kam mutasi, gawa kam munfasi pada gawa sifat. Orang panggil berbilang-bilang, gawa yang adalah berbilang-bilang ini yang bercerai. Makna perkuasaan yang ada di Tuhan kita pun ada, boleh buat langit, buat arah, buat kursi. Lepas tu ada pada seorang lagi Tuhan yang nama bakar ni, tapun Allah ni, buatkan langit, buat batu, buat laut. Masalah ni orang panggil berbilang-bilang pada sifat, orang panggil munfasi. Tu payah tak? Lepas tu surah diri tu. Dan bahasa tiada bagi yang lain daripadanya, daripada Allah Ta'ala, sifat yang menyerupai akan satu sifat daripada segala sifat nyonya Allah Ta'ala, dan menyerupai sifat yang lain. Supaya sifat yang lain ni makhluk ataupun Tuhan bakar, saat ni masalah. Bagi sifatnya sifat Allah Ta'ala dinamakan munfasi. Lagu ni orang panggil pesim berbilang dan bercerai pada sifat. Faham tak? Mana bercerai yang pesim berbilang, pesim bercerai. Mana berbilang, pesim berhubung. Tengok dulu. Dan dua kam ini ternapi keduanya, kedua kam, yakni kam mutasi pada sifat dan kam munfasi pada sifat. Tak molek, tak molek. Dan dua kam ini, yakni dan bermula dua kam ini, dua berbilangan ini, ialah ternapi. Itu khabar, ialah ternapi, yakni tertolak. Jangan tidur ialah ternapi dan tertolak keduanya. Kedua kam saat itu ternapi dia saat ni dengan wahdaniyah pada sifat. Ditolakkan dua kam, yakni berbilang ya pesim berhubung ataupun berilang ya pesim bercerai, maka ditolak pada Tuhan dengan sebab Tuhan kita bersifat dengan ketunggalan, bersifat dengan keasaan, bersifat dengan satu. Apabila Tuhan kita sifat dengan sifat satu, sifat wahdaniyah, maka ditolaklah kam mutasi pada sifat, pada zat, dan kam munfasi pada zat dan pada sifat dan pada apa. Ditolak dengan sebab di Allah Ta'ala ada sifat wahdaniyah. Dengan sebab Allah Ta'ala ada wahdaniyah, maka tersepak dan tertolaklah dua kam saat itu di Allah, di zat Allah, di sifat Allah dan di perbuatan Allah. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala ada wahdaniyah. Kita tak tolak, ya tertolak sendiri. Lupa ni ya. Misalnya kita kata orang ni orang aling,
Lepas tu dia mau kita muh dia kata ya ta'ling. Maka ta'ling tu tertolak dengan sifat yang kita tengok dah. Karena supaya kita tebuhlah babak Espanyol ataupun babak zip pada pusu. Dia mau tahu ya ta'ling. Maka dia mau tahu ya ta'ling, ya tak pandai. Maka tertolaklah makna kata ta'ling tak pandai tu dengan sifat alim yang ada dalam dia. Nampak dia baca kitab Fathul Wahab, baca kitab Qul Yubi, baca kitab Mahali. Maka sifat-sifat itulah yang tertolak, yang ternafi daripada dia kata dia tu jahil tu. Supaya Allah Ta'ala, dia kata Allah Ta'ala bersifat dengan berdua. Garak? Berdua pada zat, berdua pada sifat. Berbilang pada zat, berbilang pada sifat. Maka walaupun demo tak tolak, tapi tertolak dengan sendiri. Kata Allah Ta'ala tak berbilang pada zat dan tak berbilang pada sifat. Nah, lagi-lagi. Dan bahawasanya Allah Ta'ala tiada baginya bagi Allah. Tak ada bagi Allah Ta'ala. Nah, panas sikit weh, sabar weh. Panas lakon ni, bukan demo seorang ni. Bagi pun semua habis dah ni. Tapi sabar. Tak apa, minta ni tu saya tengok gopal pas ada puasa. Tapi hari ni mari benda besar dah. Mari benda besar. Kita tahu dah terpas puasa ni. Ada cerak benda kita nak boleh gapo-gapo. Tapi kita tak boleh dah ni. Tak boleh dah nak berjumpa dengan orang besar. Nak temu dengan orang tu, orang ni dah. Tak boleh tengok dah. Hari ni mari dah hari ni. Nak boleh temu orang besar. Nak boleh temu orang tu, orang ni. Lepas tu. Dah. Lepas tu. Bagi Pak kita nak ajak. Pia baca Quran. Baca dah. Baca Quran. Lepas tu duit zakat dah banyak ni. Pia baca Quran. Kita tanah nama sore-sore dah. Hak kita nak wis suku tu wis dah. Hak tu tak jadi siap dah. Patut fok baca bis tu. Kita nak wis suku pula tu. Duit zakat banyak duk kecek dengan fok toke-toke setengah tu dia nak masuk zakat sikit sore. Bab tu fok kita jangan rugi. Pia nak baca. Pia ada baca habis kita tanda nama. Kita nak wis lah sekodah. Apa baca. Hak boleh nombor 1 tu kita wis suku doyak dah hari ni. Nah baca. Zakat dah masuk umur dah lah ni hari-hari. Tadi masuk 2-3 ribu. Nah, hari kita nak bagi semua ni. Hak pia baca habis nak bagi. Pia baca habis nak bagi. Jangan duk bosan. Deng. Ni kada baca tu. Kadang-kadang tu boy. Nah. Ingat ai tu buat boleh tak ada. Baca Quran insya-Allah. Nah, tak rugi bagi kita insya-Allah. Ada buat bulan puasa tu ada sikit banyak dah. Hari ni suku dah. Lepas tu hari ni kita beri jamu suku dah. Nah, lepas tu baca Quran tu dunia pun boleh, akhirat pun boleh weh. Dunia pun boleh, akhirat pun boleh. Akhirat boleh apa? Boleh pahala. Lepas tu boleh apa? Boleh bidadari. Dah. Hotel sekali tu hanya ada bidadari beribu kita. Apa nak gapo lagi? Lepas tu bidadari boleh kita buka darah sepagi 50 orang, 40 orang sepagi. Dia ambil diri. Kalau hotel kali tu hanya ada bidadari. Pak dunia boleh makan, boleh duit, boleh gapo ini. Pagi kau ambil diri. Bertanya-tanya apa baca ni. Ni duk menera. Fiah pun menera sekali lagi kita ramai-ramai ni. Ni. Namanya hari nombor 1. Boleh pojur hari. Boleh pojur lah. Tak ni. Pojur. Semua ni. Baca. Dan bahwasanya Allah Ta'ala tiada baginya bagi Allah tidak ada apa? Perbuatan yang mengutui. Baca mengutui tu bukan mengetahui. Baca molek. Nama macam tak kena. Dan bahwasanya Allah Ta'ala tiada baginya bagi Allah Ta'ala perbuatan. Apa perbuatan? Yang mengutui. Apa perbuatan yang mengutui? Tak ada perbuatan yang sekali yang sepakat akan dia. Perbuatan yang mengutui akan dia. Akan Allah. Jadi tiada bagi Allah perbuatan yang duk mengutui akan dia, akan Allah padanya, pada perbuatan oleh yang lainnya lain pada Allah. Yakni makna kata Allah Ta'ala ni perbuatan ni tak ada orang sekali, tak ada orang mengutui, tak ada orang masuk campur. Kecik itu. Mana kata tiada baginya bagi Allah perbuatan yang mengutui akan dia, akan Allah. Yakni tak ada orang masuk campur tertengewi bekah. Gitu. Tuan tulis luar. Tiada yang mengutui akan dia, akan Allah. Yakni tak ada orang yang memberi bekah dan masuk campur tertengewi bekah padanya pada perbuatan oleh lainnya yang lainnya lain pada Allah. Dan sekutui ini dinamakan mutasi pada af'al.
Jadi semua perbuatan kita dok tengok di dalam dunia ni, tak ada siapa yang mengutui akan Allah pada perbuatan oleh yang lain. Makna tak ada siapa dia masuk campur pada memberi bekal setiap perbuatan yang kita dok tengok, yang kita nampak ni, semua yang memberi bekal ialah Allah Ta'ala satu saja. Allah Ta'ala jua saja. Pada yang memberi bekal oleh yang lain, tak ada. Tu anda kata, fahamlah ibarat. Tiada baginya bagi Allah perbuatan yang mengutui, yang masuk campur, tertengawi bekal akan dia, akan Allah padanya pada perbuatan oleh yang lainnya lain pada Allah, tak ada. Ni orang panggil apa? Kan mutasi pada afal. Tengok. Kita ada cara sifat wahdaniyah. Kaman dia wahdaniyah Allah. Ayat ni dikata ketunggalan Allah, yakni keasaan Allah dan satu satu Allah dan satu Tuhan. Maka so Tuhan ni bukan so pada zat saja, so pada sifat, so pada zat, so pada afal, so pada perbuatan. Makna kata Tuhan tu so belaka, zat pun so, perbuatan pun so, sifat pun so. Adapun kita ni tak ada so belaka. Mana berbilang belaka, anggota pun berbilang, zat kita bilang, sifat kita bilang. Kenapa? Kerana ada orang sifat berkuasa macam kita. Kita gagah, ada lagi yang gagah lebih pada kita. Kita kuasa, ada lagi yang kuasa lebih pada kita. Kita buat satu perbuatan, maka ada orang nak buat perbuatan macam kita. Makna kita tu tak satu pada zat, tak satu pada sifat, tak satu pada af'al. Tapi Allah satu pada zat. Kerana zat Allah tak apa, tak bersusung, tak berkapur, tak ada semacam dengan zat Allah. Sebab tu dia panggil satu pada zat. Tak ada yang serupa dengan zat Tuhan. Zat makhluk ada berkapuh, ada bersusung, ada bertindih, ada bertindah. Adapun zat Allah tak ada pesim tindih, tak ada pesim tindah, tak ada pesim berkapuh, tak ada pesim susung. Sebab tu dia panggil satu pada zat. Supaya kita zat kita tindah ke? Tengok. Orang tindah dengan darah tindah dengan tulang tindah ke? Dilikungkan, dilitukkan oleh kulit, oleh isi. Makna ada tindah, ada bersusung, ada berkapuh. Tapi zat Allah tak bersusung, tak berkapuh. Dan satu pada sifat Allah, tak ada siapa dia serupa serabut. Sifat Tuhan kuasa tiada serupa, tak serupa. Orang panggil perkuasaan Allah tidak ada tertahap, tak ada tersifat, tak ada tersakat. Tuhan nak buat gapo tak safia sekat, tak safia teh. Ya nak buat gapo jadi benda tu. Adapun kita kadang-kadang kita nak buat, boleh kadang-kadang nak buat kacau nak buat, tapi nak buat tak boleh. Usaha cekak tapi buat tak jadi. Usaha cekak buat tak boleh. Sebab orang panggil perkuasaan kita tu ada tersakat dan ada tersakat dan ada tertahap. Dan pula masalah af'al Allah pun satu saja. Apa satu perbuatan? Tengok perbuatan tu banyak, tapi banyak segi zuhir saja. Tapi hakikat kalau kita klik pada asal, siapa dia yang kesal perbuatan duk jadi, duk berlaku semua ni. Kereta berjalan atas batas, kayu duk balik dari sungai, air sungai duk berlari, mudik turun ke bawah, kamar ada ikan duk berlari dari. Siapa dia yang kesal perbuatan semua? Hakikatnya Allah sore ya. Tidak yang lain yang memberi bekal pada perbuatan Allah. Supaya jagung kita cocok lubang jagung dalam apa, dalam kain. Maka lubang jagung pertama masuk gigi. Maka lubang jagung yang kedua tak masuk gigi dalam. Kalau gigi masuk gigi, orang panggil masuk, orang panggil besar bekas tu, orang panggil apa? Lagu tu orang panggil mengkesal tahsilul hasil. Orang panggil tahsilul hasil ni menghasilkan benda hasil dah. Hak ni orang panggil mustahil. Sebab tu orang panggil satu bekas nak jadi apa? Nak ada yang memberi dua bekas. Mana tu satu bekas, satu jaksa, ada yang memberi bekas dua orang. Ada yang memberi kesal dua orang. Lagu ni orang panggil tahsilul hasil di dalam ilmu usuluddin. Kamu ada apa lagi hasil perkara hasil dah. Lagu ni orang tak panggil ke? Orang tak panggil mengkesal hak sunguti. Hak orang kesal sungguh, yakni Allah Ta'ala yang kesal menjadi itu menjadi ni. Tapi orang lain hak mari buat tu orang panggil duk usaha buat tu orang panggil tahsilul hasil. Duk buat hasil benar hasil dah. Hak tu orang panggil mustahil di segi hak Allah Ta'ala. Tengok. Kamu ada cuba bilang. Apabila sebut Allah Ta'ala bersifat dengan wahdaniyah. Faham tak? Wahada yuwahidu wahdaniyah. Tuhan bersifat dengan satu pada zat, satu pada sifat, satu pada af'al. Maka apabila sebut satu pada zat, satu pada sifat, satu pada af'al, maka ia pecah-pecah. Kalau kita bila kita perlas so-so-so, ia tu bagi kepada lima. Ternapi di zat, ternapi di sifat, ternapi di af'al Allah, iaitu baik pada lima. Fatimah lah. Malaikat kita nak dengar ni. Apabila kata satu Allah Ta'ala pada zat, maka sebut wahdaniyat Tuhan,
ternapi Tuhan, tertolak Tuhan daripada 5 kam. Mana 5 kam? Yang pertama 2 kam pada zat. Yani kam mutasi pada zat, kam mutasi pada zat, kam munfasi pada zat. Dan pula 2 kam lagi dia panggil kam mutasi pada sifat, kam munfasi pada sifat. Mutasi pada sifat, munfasi pada sifat. Dan satu lagi orang panggil kam mutasi pada af'al. Kata ni hak masalah af'al ni ada kam mutasi, kam munfasi tak ada. Tapi kata setengah ulama ada kam munfasi pada af'al. Perhati molek 5. Surah tu baik. Benda ni ada di Tuhan tak ni? Benda ni kita nak tolak di Tuhan, tapi kita kena beritahu dulu. Kena reti benda, lepas tu kita boleh tolak. Supaya kita ngaji makhluk. Makhluk ni ada susung, ada bertindih, ada berkapuh, ada bertindih daripada darah, ada gulung daripada isi dan kulit dan tulang semua. Tapi Allah macam ni tak? Allah bukan macam ni. Kita ni tengok ada berkapuh jari daripada jari dengan apa? Tapak tangan dengan pergelangan tangan. Makna ada berkapuh, ada bertindih, ada bertindih. Dah. Tapi Allah bukan macam ni. Nak tolak ni bukan Allah. Karena dia mutasi. Allah Ta'ala ternapi. Apabila Tuhan bersifat dengan wahdaniyah, dengan sonyo Allah pada zat, satunya Allah pada zat, maka tertolak di Allah ke? Mutasi pada zat. Ternapi dan tertolak mutasi pada zat. Surah masalah. Lagu mana mutasi pada sifat, pada zat? Yakni kita kata seperti Tuhan kita satu pada zat. Yakni Tuhan zat ni tu tiada bersusung dan berkapuh daripada beberapa juzuk. Bersalah kebanyakan makhluk. Maka kita berkapuh daripada jari dan tapak tangan dan siku, masalah. Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala gi berkapuh, gi berkacuh macam kita, orang panggil Allah Ta'ala ketika ni kam mutasi pada zat. Tapi kam mutasi pada zat ini macam kita berkapuh jari dengan tapak tangan dengan pergelangan tangan. Dan dalam orat kita ni ada apa? Ada darah, dalam darah ada lemak, ada isi, ada tulang, ada berkapuh, ada bertindih. Maka di Allah Ta'ala ada macam ni? Maka tak ada. Apabila tak ada, makna kata ketika ni orang panggil ditolakkan mutasi pada zat dengan sebab Allah Ta'ala bersifat dengan wahdaniyah pada zat. Wahdaniyah ni lah yang tolak berbilang-bilang Allah Ta'ala pada zat. Sebab Tuhan sa, sebab Tuhan satu, sebab ni lah orang panggil satu Allah Ta'ala pada zat. Yakni makna kata satu ketika ni tak berbilang-bilang Allah. Apa tak berbilang-bilang Allah? Yakni Allah Ta'ala bukan pesing berjuzuk, pesing bukan berkapuh macam kita. Maka tak ada di Allah Ta'ala berkapuh bersusung. Ini orang panggil ditolakkan kamutasi pada zat Allah. Makna di sisi zat tu ada berkapuh kan? Ada bersusung kan? Ada bertindih-tindih? Jawab kata tak ada. Ditolakkan mutasi pada zat. Pergi faham molek. Gapo kamutasi pada zat? Yakni zat tu tidak bersusung, tidak berjuzuk, tidak berkapuh semacam zat kita. Satu. Yang kedua, Allah Ta'ala tersusung ke? Ditolak daripada kam munfasi pada zat. Mana kam munfasi pada zat? Surah lain-lain ni. Munfasi pada sifat seperti ada Tuhan satu lagi, ada Tuhan lagi. Seumpama Tuhan kita pada pihak kuasanya dan kuat dan gagahnya. Seperti Tuhan kita buat langit dan Tuhan satu lagi Tuhan bakar tu buat bumi. Maka dua-dua ni orang panggil berbilai tak? Patuh lah. Tuhan kita buat langit, maka Tuhan sah. Lepas tu Tuhan bakar dia buat bumi. Orang panggil berbilai dah ni. Berbilai. Ni orang panggil kam. Tuhan kita dia buat langit sana, buat bintang, buat matahari, buat arah ilahi, buat lauhil mahfuz. Dan pula Tuhan bakar buat bumi, buat langgawa, buat tanah, lagi pula buat bukit, buat air sungai, buat air laut. Kemudian dua ni orang panggil bilai. Tuhan kita seorang, Tuhan bakar seorang, berbilang-bilang. Tapi berbilang-bilang macam ni orang panggil munfasi kan mutasi. Jawab kata munfasi. Tuhan kita suku sore, Tuhan bakar suku cara ya. Orang panggil berbilang lagu ni, orang panggil pesing bercerai. Bukan rapak, bukan bertakut dak Tuhan agak. Di antara Tuhan kita dengan Tuhan bakar bertakak dak. Deh. Tak supaya kita kata ni. Deh. Supaya kita kata kertas keping. Ni. Kertas keping. Lepas tu kita belah dua. Kerak ni. Lihat ni sebucu, ni sepotong ni. Kita kerak lepas tu takdir. Kerak lain ni sepotong. Dah.
Ni orang panggil apa? Ni orang panggil dua berping, dua bucu. Nah, maka tengah ni ia ada hak mustarak. Dan sebut kata kam muttasi, pasti ia kena ada pesing apa? Pesing berkapus man. Saya silat. Ustaz. Pesing berkapus lagi pula pesing kau ada hak mustarak. Kita kerap sini dia ada berkongsi di antara naga, ya di antara naga potongnya pertama dengan potong kedua. Ada pun zat Tuhan kita dengan zat Tuhan bakar, ia tak ada berkacau, tak ada rapat, tak ada gawa hubungi supaya kalian dua butong ni. Ni kalian suku, ni kalian suku. Lagu ni dia panggil bilai. Bilai tak? Ni ni dua. Tapi bercerai. Tak ada berdepik, tak ada bertakut. Supaya Tuhan kita wak langit, Tuhan bakar wak bumi. Lagu ni orang panggil kam munfasir pada zat. Maka kam munfasir pada zat ditolak akan dia dengan sifat wahdani Allah. Dan pula masalah kam mutasir pada sifat. Fatih mulai sosok. Mutasir pada sifat, kita tak dukra. Di Tuhan kita ada dua kudrat. Di Tuhan kita ada tiga iradat. Di Tuhan kita ada tiga ilmu. Maka tiga ilmu, tiga kudrat, tiga iradat ni. Hak ni orang panggil bersusung-susung. Orang panggil kan mutasir pada sifat. Sebab di zat Tuhan seorang ada tiga perkuasaan. Ada tiga pengkana. Orang panggil timbul pengkana tiga, perkuasa tiga. Yakni pada satu zat Allah Ta'ala. Orang panggil sifat tu berbilang-bilang. Lagi pula bertakut ada di zat tu. Orang panggil berbilang-bilang. Tiga kudrat, dua kudrat, empat kudrat. Hak ni orang panggil berbilang-bilang. Yakni pada zat lagi pula berhubung. Adapun kalau kita tak munfasir pada sifat. Kan munfasir tapi pada sifat nah. Yakni kita tak seperti ada Tuhan seorang lagi. Kuasa ia semacam Tuhan kita pada pihak memberi bekah dan bekah ia beri bekah Tuhan kita we bekahkan masalah langit, dia we bekah pada masalah bumi ataupun pada langit tu ya we bekah juga Tuhan kita bekah ya we bekah juga. Maka ada Tuhan satu lagi we bekah pada masalah apa sifat membekasi ataupun muntaksir. Maka ada yang lain memberi bekah seperti macam Tuhan kita. Lagu ning orang panggil kam munfasir pada sifat. Misalnya kata, nah sini ni ada sore lagi orang bekah. Di langit Tuhan kita buat, patut ada Tuhan bakar pun bekah kat situ. Lagu tu orang panggil apa? Berbilang-bilang apa? Yang pesing munfasir pada sifat. Tuhan kita pun buat langit, Tuhan bakar pun buat langit. Maka lagu ni orang panggil apa? Berbilang-bilang yang pesing ada di sifat. Mana tak? Ada dua orang yang sekutui pada memberi bekah pada masalah sifat ke? Masalah perbuatan itu. Maka kama dia ada yang kuasa macam Tuhan kita, ada seorang lagi. Lagu ni orang panggil kam munfasir pada sifat. Faham tak? Kalau mutasir pada sifat, mana di Tuhan tu dua sifat, tiga sifat kudrat. Ada pun munfasir pada sifat, ada Tuhan selagi gagah kuasa lagi pula kuat semacam Tuhan kita. Hak ni orang panggil munfasir pada sifat. Ada pun mutasir pada af'al. Hafati mulai. Mutasir pada af'al, yakni ada yang satu lagi daripada lain pada Tuhan kita. Mana? Pada af'al, iaitu ada yang lain daripada Tuhan memberi bekah pada perbuatan yang memberi bekah oleh Tuhan. Makna kata ada Tuhan lagi, ada orang satu lagi yang memberi bekah pada perbuatan hak Tuhan wi bekah dah. Ia pun wi bekah kat situ. Lagu ni orang panggil mutasir pada perbuatan. Misalnya kita buat rumah ni, dia tu pun mai buat rumah ni ke? Maka lagu ni kalau kita bercara di dalam bab usul panggil tahsilul hasil. Ia mai hasil benar kita hasil dah. Lagu ni mustahil bab ke Tuhan ni. Adapun kita buat dah rumah ni. Kita buat guna ambil daripada tapak hingga siapa perabung sehingga siapa kalai kita. Tapi necang selagi mai cara api, necang satu lagi mai tepek mozaik. Mana kata satu buah rumah tu boleh dua tiga yang mekesai. Hak ni orang panggil bab usaha bab masalah makhluk, masalah satu rumah boleh tiga yang mekesai. Dan mana kesai ambil tapak siapa perabung, dan mana mekesai hak api, dan mana mekesai hak cat, dan mana mekesai hak tap. Dah ha mozaik. Hak ni tak ada masalah pada bab makhluk. Dah, tapi bab Tuhan ni ada yang lain berkesai, ada yang lain berbekah. Hak ni mustahil. Semua lima kam ni dinafi dan ditolak dengan wahdaniyah pada zat dan pada sifat dan pada af'al. Qadar tu dulu. Kama dia kata wallahu a'lam dah. Bismillahirrahmanirrahim. Buka dah. Al-babur rabi'u, bermula bab yang keempat. Fa'ala fa'yala. Baca fa'yala. Bab pertama fa'ala, fa'ala, yufa'ilu fa'alatan.
Bab kedua fa'ala, fa'ala yufailu fa'alatan wa fi'alan hauqala. Yuhauqilu hauqalatan. Bab yang kedua gapo dia? Dan bab yang kedua ialah kena kepada fa'ala. Bab yang tiga kena pada bab fa'wala. Fa'walah tu. Bab yang keempat fa'yala yufa'ilu fa'yalatan wa fi'yalan. Tengok fa'yalatan datat tawazat dah rajatan. Sama-sama patah fa fi'i fa'yalatan dah rajatan. Ain mati dikata ain taratama, maka ha bagi dah raja pun mati. Dia panggil sepakat. Tu makna dihubungi. Mauzunuhu bermula mauzunnya, mauzun bagi fa'yala asyyara yu'ashyiru asyyaratan wa isyaran. Mudah tu. Asyara yu'ashyiru asyyaratan asyyar apa ni? Asyaratan. Asyara yu'ashyiru asyaratan wa isyaran. Wa alamatuhu dan bermula ilamatnya, ilamat bagi bab yang keempat daripada mulhaq bagi rubai ataupun mulhaq bagi dahraja. Ayyakuna madihi, bahawa seadalah fi'il madinya ala arba'ati ahrufin, datalah ia di atas 4 harah. Fi'il madi datal di atas 4 harah, makna kata harah iaitu bukan 5 bukan nida. Nah, salsilan Usman. Kata Pak Arah ni bi ziyadatil ya'i, dengan ditambahkan akan ya bainal aini wal lami, di antara ing dalam, tambahkan akan ya di antara ing dalam. Mana ya? Mana ya? Asyyara ataupun fa'yala, tambahkan akan ya di antara ing fi'il dan la fi'il. Fa'yala wa bina'uhu lillazimi, dan bermula binaannya tu bahata bagi lazim. Tengok nahwu asyyara zaidun, telah naik oleh Zaid, akan bukit masalah. Telah naik Zaid saat itu di atas kursi masalah. Asyyara zaidun ay tala'a, makna naiklah oleh Zaid. Nah, Zaid tu naik. Naiklah oleh Zaid. Al-babul khamisu gifabilu, bab yang kelima. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan. Fa'lala supaya dah rojan. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan. Tapi ni tak serupa sikit ni. Fa'lala ni fa tu dikatakan fa fi'il, ain tu dikatakan in fi'il, lam tu dikatakan lam fi'il. Tapi lam yang kedua ni tak panggil lam jenis daripada lam fi'il dah. Bukan lam asad, ni lam yang tambah. Tak serupa situ sikit. Tengok. Jadi kalau kita tengok rubai semua itu fa'lala tu, fa tu fa fi'il, ain tu dikata in fi'il. Lam pertama, nama lam pertama dikata ra'sa, lam kedua pun dikatakan harasa. Adapun fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan ni, fa tu dikata fa fi'il, ain dikata in fi'il, lam tu dikata la fi'il. La kedua ni tambah. La kedua tambah bukan rasa. Tak gitu. Tu tak serupa kita. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan mauzunuhu jalbaba yujalbibu jalbabatan wa jilbaban wa alamatu ayyakuna madhihi ala arba'ati arufin bi ziyadati harfin wahidin. Kata pak harah tu dengan ditambahkan akan satu harah min jinsi lami fi'lih, daripada sejenis la fi'inyo, la fi'i bagi bab yang kelima. Makna la yang kedua bukan la fi'i hak asal dak. La yang tambah, bukan la kedua, la yang tambah pada akhir. Wa bina'uhu lita'diyati, dan bina dia tu bagi ta'diyah faqat aiduna ghairi, tak ada dah lain pada muta'addi. Nahwa kana jalbabar rajulu, telah memakai julbah lah, pakai jalabiyah lah, pakai jubah lagi dah. Jalbabar rajulu, telah memakai jubah lah oleh seorang laki-laki. Apabila Arab kecek dan jalbabar rajulu, mana? Ai iza albasahu aljilbaba, apabila memakailah ia seorang saat ni tu. Seorang laki-laki, hu akan dia akan seorang aljilbaba, akan jubah. Tengok. Tengok ni asyaratan. Apa tu?
Dia kata makna ilhaq, makna dihubungi, makna diserupai ialah dua gapo sepakat dua musdah. Musdah bagi ni dikatakan musdah dahrajatan. Ni musdah dia. Ini dahrajatan namanya musdah mulhakum bih. Ni dikatakan lapa yang dihubungi. Siapa dia dihubungi? Dihubungi akan dahraja oleh hauqala. Dihubungi akan dahraja oleh baitara. Dihubungi perhati sini. Yang ada tulis. Perhati sini lu. Bagi orang tanya jawab alih. Perhati sini lu. Dahraja perhati lu. Jangan ada tulis orang-orang ni. Dia tak faham. Dahrajatan makna mulhakum bih. Diserupakan akan dia akan dahraja hauqala. Hauqala serupa dia. Diserupa dahraja tu baitara. Diserupa dahraja oleh jahwara. Diserupa dahraja oleh asyara. Maka lapad dahraja ni nama mulhakum bih. Dinama mulhaq, diserupakan dengan dia. Adapun lapad hauqala nama mulhaq. Ni nama mulhaq. Ni nama mulhaq, ni nama mulhaq. Diserupakan akan dia dengan dahraja. Serupa kat mana? Yakni bersatu dua musdah. Ha, cuba tak. Musdah dia dahrajatan. Ha, tengok. Berarti molek adung. Dahrajatan. Tengok ni. Ha, bayi patah. Dah, bayi patah. Waw, mati. Ha, mati. Qaf, patah. Ra, patah. Lam, patah. Jing pun patah. Mati sama mati, patah sama patah. Mai pukul pula dengan dahrajatan dengan baitaratan. Makna tak serupa dah, ha, tengok. Ni makna ke? Makna ilhaq. Makna ke? Wa makna ilhaq. Perhati molek. Makna ilhaq, makna serupa ni ke? Ittihadul masdarai. Yakni bersatu dan sepakat dua masdar. Masdar bagi mulhaq dengan masdar bagi mulhakum bih. Pada pihak sama patah kedua arah. Dan pula pada pihak mati sama mati kedua arah. Sama patah sama dia patah kedua-dua. Ha, tak ada kira hak ni ni patah. Hak ni arah tambah, hak ni pun arah asal. Tapi tak apalah makna kata sama mati. Ataupun fathahkah, maka patahlah bagi ra, maka patahlah bagi jing. Ni makna mulhakum bihi. Ataupun ini makna al-ilhaq. Disupakan akan dia akan dahraja oleh hauqala. Disupa akan dahrajatan oleh baitara. Disupa akan ada dahraja oleh jahwara. Karena musdah dia tu supa belaka. Bersatu musdah, yakni mulhaq dengan mulhakum bih. Tengok. Jahwaratan dahrajatan. Ni orang panggil maksud dan hakikat disupakan masalah makna dua musdah tu dia serupa. Tu orang panggil mulhakum bih. Ataupun dengan mulhaq tu makna ilhaq, makna disupa dua musdah tu sepakat pada tu dulu.